mindset yang perlu anda terapkan adalah kena sentiasa memperbaharui ilmu yang sedia ada. Kerana dengan anda meningkatkan ilmu yang sedia ada dan mengupdate segala ilmu-ilmu yang sudah anda ada dalam diri anda, perkara ini membuatkan anda akan lebih terbuka untuk menceburi bidang-bidang baru dan anda akan lebih updated berbanding dengan freelancer yang lain. Dan tips ataupun mindset yang keempat perlu anda terapkan sebagai seorang freelancer adalah jangan terlalu selesa dengan zon yang anda ada sekarang. Kerana pekerjaan sebagai freelancer, anda perlu berubah, anda perlu evolve dan anda perlu mempelajari teknik-teknik yang baru, di mana anda perlu keluar daripada zon selesa yang anda ada sekarang dan masuklah ke dalam zon-zon yang baru untuk anda mempelajari skill-skill dan untuk anda melopori kemahiran yang baru di luar sana untuk menjadi seorang freelancer yang kekal relevan dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi, dengan penerapan mindset yang betul sebagai seorang freelancer, maka anda akan mampu kekal relevan dan dapat terus mengekalkan freelancer sebagai career dalam kehidupan anda. Okay, so itu adalah mindset untuk menjadi freelancer yang berjaya. Tadi antara benda yang saya tertarik adalah keluar daripada kita punya comfort zone, iaitu kita belajar sesuatu yang baru. Janganlah kita selesa dengan keadaan kita yang sekarang ni. Kita dah selesa dah dengan skill yang kita ada sekarang ni. Sebab saya nak cerita satu kisah. Ini salah seorang kawan saya dan juga dia pun salah seorang trainer untuk Guru Perjalanan ini. Nama dia adalah Husaini. So Husaini dulu, masa mula-mula dia join freelancer ni ataupun dia menjadi seorang freelancer ni, digital freelancer ni. Masa awal-awal dulu, sebelumnya wujudnya program Glow ni semua, tak ada program Glow ni semua, masa tu tak wujud lagi. So bila saya tanya dulu macam mana dia boleh sertai, dia kata masa mula dia nak join tu, masa mula dia nak keluar daripada dia punya comfort zone tu, ada sesuatu yang push dia. So Husaini ni kalau nak tahu dia punya background dia sebelum ni bekerja sebagai civil engineer. Dia bahagian construction semua, dia adalah engineer civil kan. So satu hari ni dia ada sesuatu yang push diri dia untuk dia keluar daripada dia punya comfort zone, iaitu dia nak kena cari extra income untuk kahwin masa tu. So dia pun memang tengah terfikirlah nak buat apa dia, nak cari extra income untuk kahwin. Sebab kita tahu kan bila kahwin ni, terutama daripada pihak lelaki, dia punya belanja tu tinggi kan, dengan hantaran lah, dengan persediaan lah, dengan peduri dan sebagainya kan. So belanja tu sangat tinggi. So masa tu pun dia kerja sebagai civil engineer tu pun gaji tu sebenarnya tak cukup. So dia pun cari cari satu inisiatif baru. Dia pun pergilah Google dan sebagainya apa semua. Dia jumpa website crowdsourcing ni, which is benda website yang boleh digunakan untuk mencari pendapatan tambahan. Dia jumpa, tapi masa tu tak ada siapa yang nak ajar dia. Masa tu Glow ni pun tak ada, channel-channel ni pun semua tak ada, coach-coach semua tak ada. So dia belajar sendiri. Dia Google sana juga sini, tengok YouTube dan sebagainya, dia belajar semua. Dia belajar sendirilah. Tapi apa yang dia perasan masa tu adalah kebanyakan kerja-kerja yang ada dekat crowdsourcing platform masa tu lebih terarah ke arah graphic designer. Pada zaman tu lah, lebih terarah kepada graphic designer. So dia adalah civil engineer, jauh sekali dengan berbeza sangat dengan graphic designer yang buat logo dan sebagainya kan. So disebabkan dia nak juga buat benda-benda tersebut, maka dia pun belajar. Dia belajar menjadi seorang graphic designer. Dia belajar macam mana nak buat logo. Dia belajar macam mana nak gunakan Photoshop, nak gunakan Illustrator dan sebagainya. Dia belajar benda itu semua. Dia belajar menggunakan YouTube, dia Google sana, dia pergi kos-kos yang online yang berbayar dan sebagainya. Dia beli buku-buku. Semata-mata nak belajar menjadi seorang graphic designer.
Dan alhamdulillah memang dia berjaya. Bila dia dah pandai nak design logo dan sebagainya, dia pun join lah platform-platform crowdsourcing tu semua. Dan dia pun dah mula jana income. And then yang best dia adalah dia share dengan saya, dia kata tahu tak, dia masa dia kahwin, kira dia kahwin, segala pembelanjaan kahwin tu, dari segi hantaran, dari segi kenduri dan sebagainya, dia kata duit tu semua datangnya daripada online punya freelance tu. Bukannya duit gaji dia. Duit gaji dia tak usik langsung. Semua duit yang tu adalah datang daripada kerja-kerja digital yang dia buat tu. Sebagai seorang graphic designer. Dia kata. And then dia kata, bukan setakat kahwin, dia pergi honeymoon dekat Bali pun, honeymoon tu semua pun pakai duit freelance tersebut. Masa tu. Disebabkan dia betul-betul ni kan, dia betul-betul committed, dia keluar daripada comfort zone, dia belajar skill yang baru dan sebagainya. And then, sekarang ni, kalau nak tahu usaha ni, dia ada skill graphic design. Dia nak push lagi diri dia. Dia push lagi diri dia, iaitu dia nak belajar sesuatu yang baru lagi. Dia belajar menjadi seorang web developer. Dia belajar programming dan sebagainya, jadi web developer. Disebabkan dia ada skill graphic design tersebut, so dia nak belajar menjadi web developer supaya dia dapat job yang lebih besar. Contohnya job website. So website tersebut dia boleh buat from scratch until siap. Sebab kita kena ingat kan, job-job website ni dia perlukan dua kemahiran, iaitu graphic designer dan juga web developer, programming dan sebagainya itulah. So dia ada perlukan dua skill. So disebabkan dia dah tahu graphic design, so yang dia tak pandai adalah web tu, nak buat website tersebut. So dia belajar. Sebab apa, kenapa website perlukan dua skill ni? Sebabnya sesuatu website, kalau kita buka website tersebut, apa yang kita nampak adalah user interface, UI. Dia punya interface. Contoh dia punya logo lah, dia punya tulisan, dia punya warna, dia punya tema dan sebagainya. Itu semua adalah graphic designer yang buat. And then macam mana website tersebut berfungsi, iaitu kalau kita klik button ni, dia pergi ke sana, klik button ni, pergi ke sini, isi form ni, dah keluar macam tu, macam ni dan sebagainya. Yang itu adalah web developer ataupun programmer yang punya kerja. Sebab tu ada perlu dua orang ni. Sebab itulah tadi usahanya tu dia push diri dia untuk belajar menjadi seorang web developer supaya dia dapat job yang lebih besar. Dan sekarang ni dia dah tumbuhkan satu agensi, iaitu digital agency untuk cari kerja-kerja buat website ni. Dia seorang je. Dan sekarang dia punya klien-klien ni boleh katakan klien besar-besar lah, sampaikan Datuk Fadilah Kamsah pun ada buat website dengan dia. Dia hanya buat kerja seorang je sebab dia ada skill semua tu. So satu website memang beribu lah harga dia, sebab buat daripada awal sampai siap ni kan. Sampaikan Datuk Fadilah Kamsah pun ada buat dengan dia. So kalau kita tengok dia punya sejarah dia dulu adalah seorang civil engineer. Kalau dia tak push diri dia, kalau dia tak keluar daripada dia punya comfort zone, dia tak belajar sesuatu yang baru, dia takkan jadi seperti yang sekarang ni. Contohnya dulu dia adalah civil engineer, sebulan gaji dia mungkin 3-4 ribu contohnya. Tapi sekarang ni, satu job saja dah 3-4 ribu. Kan? So dapat bayangkan dia punya perbezaan ni. Dulu, sebulan, sekarang satu job dia dah mungkin 3-4 ribu ataupun lebih. So nampak dia punya perbezaan dia dengan sekarang. Disebabkan dia keluar daripada dia punya comfort zone. Sama juga macam Kak Min, yang Ashikin Halil tu kan, yang kita punya success story yang buat hampir 2 juta tu kan. So kalau kita tengok, apa yang dia buat, dia ada pelbagai skill. Dia buat virtual assistant, dia buat customer service, dia buat translation, dia buat voice over. So dia belajar benda tu semua supaya peluang untuk dia jana pendapatan tu lebih besar. Dulu mungkin tertumpul kepada virtual assistant saja, tapi disebabkan dia belajar sesuatu skill yang baru, iaitu voice over contohnya, so dia dah boleh cari job untuk voice over. And then dia belajar dengan customer service, so dia boleh pergi customer service, data entry dan sebagainya. So peluang untuk jana pendapatan tu lebih besar. And then lebih banyaklah cabang dia. Itu sebabkan itulah kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kita jangan cakap kita tak pandai. Dia tak ada alasan kita tak pandai dan kita tak tahu. Alasan tersebut tak ada. Yang ada adalah kita ni malas. Di situ. Kita ni tak nak berubah. Itu je. Tapi kalau kita ni tak pandai semua, tak. Kita boleh belajar. Selagi kita hidup, kita boleh belajar. Macam tu. Okay, lagi satu tadi kalau pasal yang awal-awal, reputation sebagai seorang freelancer ni adalah penting.
Terutamanya digital freelance, reputation tu. Kita kena bina kita punya reputation tu. So kerja-kerja freelance ni lebih kepada marathon, bukannya sprint kan, bukannya kita nak cepat dan sebagainya. Dia adalah perjalanan yang marathon, dia lari marathon yang panjang. So reputation tu adalah sangat bagus. Sebagai contoh contoh macam Kak Min yang kita punya satu story yang 2 juta tu, Ashikin Halil tu, saya cerita dia punya kisah permulaan dia. Sebenarnya freelancer.com ni dia ada step lah. Freelancer.com pula. Kita sebagai freelance ni, bekerja dengan freelance ni dia ada dia punya stage dia. Dia ada stage pertama, stage kedua dan stage ketiga. Okay, so stage pertama adalah kita ni menjadi sekarang ni, iaitu kita nak kita punya peserta ni menjadi seorang digital freelancer. Menjadi digital freelancer, itu adalah stage pertama. Kita biasakan menjadi seorang freelancer, kita cari kerja freelance dan sebagainya. Itu adalah stage yang pertama. And then nanti, bila kita dah build kita punya reputation kita dah tinggi dan sebagainya, kita dah biasa buat kerja-kerja freelance ni, and then yang kalau kita dah ada regular klien dan sebagainya, kita dah ada connection dengan negara sana, negara sini, dengan klien sana, dah banyak lah kita punya network dan sebagainya. So masa itulah kita akan beralih daripada digital freelancer ni, iaitu kita menjadi freelancer dengan menggunakan crowdsourcing platform. Kita dah keluar, kita dah tak nak dah guna crowdsourcing platform tu. Kita dah menjadi sebagai remote worker. Remote worker ni adalah kita bekerja direct dengan sesuatu company itu terus. So stage pertama kita menjadi digital freelance, kita menggunakan crowdsourcing platform. So lepas kita punya reputation dah tinggi, kita dah ada beramai kenalan, kita dah ada ramai klien daripada pelbagai negara. So semua pun kita dah kenal dan sebagainya, memang kita punya regular klien dan sebagainya. So waktulah kita keluar daripada platform, kita direct bekerja dengan diorang sebagai remote worker. Sebab apa kita keluar daripada platform? Sebab kita ingat bila kita gunakan platform, ada peraturan ataupun syarat-syarat yang kita kena ikut. Contohnya kita tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni, dan payment pun semua kena melalui platform pun akan ada fee dan sebagainya. Tapi bila kita bekerja dekat luar, kita lebih bebas, kita menjadi remote worker, kita bekerja direct dengan klien tersebut. So itu adalah stage yang Kak Ming sekarang ni. So dia bekerja dengan Google, dia bekerja dengan klien dekat US dan sebagainya. So bekerja direct, dia dapat payment pun secara direct. And then selepas menjadi remote worker, yang last kali kita akan jadi sebagai digital agency. So digital agency ni adalah untuk kita dapatkan job yang lebih besar. Contohnya macam website tadi tu, so kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 skill yang berbeza. So kalau kita nak tumbuhkan agensi tersebut, kita kena bergabung dengan freelancer lain yang berlainan skill. Contoh macam kata tadi, kalau kita nak buat kerja-kerja website, so kita bergabung dengan freelancer yang buat web developer contohnya. So bila kita bergabung, kita team up, kita tumbuhkan digital agency, so makin lebih besar lah job yang kita boleh dapatkan. Itu adalah yang ketiga. So yang Husaini tadi tu adalah yang dekat digital agency tadi tu. Tapi yang Husaini tadi adalah special sebab dia buat seorang-seorang. Dia tak ada bergabung dengan orang-orang semua, tak ada. Dia buat seorang-seorang. Dia belajar seorang-seorang. Itu kelebihan Husaini tadi. So nampak dia punya proses dia. Untuk permulaan ni kita freelancer tadi. Kita familiarkan dulu dengan job-job apa semua, deal dengan klien luar dan sebagainya. Nanti bila kita dah dapat klien yang suka dengan kita ataupun regular klien, masa itulah contoh kita ada banyak dah list regular klien kita. Masa itulah mungkin kita dah boleh beralih keluar daripada platform. Masa tu bila reputation kita dah tinggi dan sebagainya. Dia punya stage tu Okay. Okay, so ini adalah slide yang seterusnya, iaitu sharing ekonomi. Tadi pun kita dah share, kita dah tunjukkan apa itu sharing ekonomi. Sharing ekonomi adalah gabungan di antara sharing ataupun share dengan ekonomi. So bermaksud bila share tu kita kongsi, ekonomi itu adalah ekonomi lah, so kita kongsi kita punya ekonomi. Ni masa awal tadi kan. Lepas tu, sharing ekonomi is an economic model based on sharing underutilized asset from space to staff to skill. So kita share kita punya ekonomi, kita boleh share kita punya barangan, contoh macam kereta, kita buat Grab dan sebagainya. Kita share kita punya space, kita ada ruang bilik, kita ada rumah dan sebagainya. Ataupun yang ketiga, iaitu yang sekarang yang kita nak fokus, iaitu kita nak share kita punya skill, supaya dia boleh mendatangkan manfaat dekat kita, terutamanya untuk menjana pendapatan. So maka
habislah kita punya lesson 1, iaitu Introduction to Sharing Economy and Crowdsourcing Platform. So lepas ni kita akan terus pergi kepada lesson 2, iaitu Onboarding Freelancer.com. So kita dah cerita introduction apa itu crowdsourcing platform lah, apa itu semua tu, itu kita dah lepas. Sekarang kita dah nak fokus kepada platform apa yang kita nak join lepas ni. So apa dia punya history, apa dia punya background, kenapa kita join dia. So sebelum tu, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Mungkin ada yang mungkin tak berapa jelas lagi dan sebagainya. Macam biasa, boleh tanya di ruangan chat. Kalau ada, boleh tanya di ruangan chat. Mungkin ada apa-apa ke, mungkin ada yang tak jelas lagi ke kan. Mungkin tak tahu crowdsourcing tu macam mana, daripada mana lah job tu datang. Okay. Itu soalan biasa. Job tu semua datang daripada mana lah. Itu. Saya kalau buat training daripada dulu sampai sekarang kan, orang selalu confuse benda tu. Diorang ingat platform tu sendiri yang keluarkan job. Platform tu sendiri yang bagi kita. Tak. Macam tadilah, platform tu adalah menjadi sebagai orang tengah ataupun sebagai medium je, benda yang tengah-tengah. Job tu semua datang daripada klien, daripada manusia juga. So klien tersebut, dia post job dalam platform tersebut, and then kita pun sebagai freelancer, kita jumpalah ke job tu melalui platform, and then kita buat, kita hantar semuanya melalui platform. So sebenarnya kerja tu adalah datang daripada orang, and then yang buat kerja tu pun adalah orang. Platform tu sebagai medium saja yang tengah-tengah. So dia macam tu. Platform tak bayar kita pun. Dia saya ambil lagi fee je lah. Kan? Dia ambil fee je. Untuk dia punya servis tu. Alah, platform pun dapat untung kan? Okay, so faham Okay, ni ada tanya, Encik Rahim tanya, Glow ada provide ataupun platform discount software tak? Contoh Photoshop, CAD software ke? Okay, buat masa sekarang ni tak ada Encik Rahim. Cuma apa yang kita bagi, disebabkan kita guna freelancer.com ni, nanti kita akan bagi kupon diskaun, atau bukan kupon diskaun lagi, kupon percuma untuk membership dekat freelancer.com tu je nanti, buat masa sekarang ni. Sebab kita guna platform dulu. Sebab dia, kalau yang software semua tu, dia sebelum ni kita ada masa remote worker tu, dia ada perancangan daripada MDEC, iaitu siapa-siapa peserta kita yang telah berjaya menjadi digital freelancer, dia telah menjaya penjana pendapatan dan sebagainya, okay, mungkin akan ada program seterusnya daripada MDEC, iaitu yang remote worker tu. So remote worker ni akan contact kita punya satu-satu story dan sebagainya, ataupun peserta-peserta kita yang berjaya, dia akan contact untuk join remote worker. So remote worker punya program tu lah, okay, masa ni lah kita akan introduce ataupun kita akan perkenalkan ataupun kita akan ajar macam mana nak enhancekan skill setiap orang. Sebab skill setiap orang kan berbeza-beza kan. Contoh macam ada IT lah, graphic designer dan sebagainya. So masa tu lah baru kita fokus untuk setiap spesifik punya skill, and then mungkin masa tu lah kita akan bagi diskaun untuk software-software dan sebagainya. Itu adalah perancangan kedua lah. So sekarang ni kita hanya tertumpu kepada platform dulu. So diskaun apa semua tu dekat bahagian dekat platform saja. Contoh macam kupon nanti yang kita akan bagi dekat tu. Boleh ya caranya? Okay. So, ada soalan lagi ke nak tanya? Okay, so kalau tak ada, kita akan terus. Okay, masuk kurs berjaya macam mana? Kurs berjaya kalau, setiap peserta kita ni, okay, saya bercontoh sebelum ni ada jenis peserta yang berjaya, contohnya macam berjaya tu dapat income dan sebagainya. So, benda tu semua, kita boleh tahu lah sebab kita masa mentoring nanti kan. Okay, so contoh macam peserta ni berjaya dapat income, berjaya generate income contoh macam $1,000 USD, $2,000 USD dan sebagainya. So itu dianggap berjaya lah. Ada setengah peserta yang dia tak generate income langsung pun. Itu so kita consider sebagai tak berjaya lah. So yang berjaya ni adalah peserta yang berjaya generate income melalui platform. So yang tu. Sebab yang berjaya dia nanti kita akan jadikan sebagai success story. So dia bukannya berjaya habis je, dia kena berjaya generate income juga. So baru itulah kita anggap tu sebagai berjaya. Sebab itu adalah objektif pertama kita, iaitu kita nak bantu rakyat Malaysia untuk generate income. Itu kita punya objektif.
Okay, and then kita akan terus, kalau tak soalan lagi, kita akan terus kepada lesson 2 kita, iaitu onboardingfreelancer.com. So kita akan tunjukkan sedikit latar belakang mengenai freelancer.com dan sebagainya. So kita akan tengok learning outcome untuk lesson 2 ni. Okay, so yang pertama kita akan expose to freelancer.com history and background. So kita akan tengok apa sejarah freelancer.com ni. Ini dia punya background dia apa. And then kita akan understand the platform interface. So macam mana rupa interface freelancer.com ni. And then yang ketiga adalah macam mana kita nak create professional email for freelance job. Nanti kita akan tunjukkan kenapa perlunya kita ada professional email untuk freelance job ni. And then macam mana kita nak buat. Okay. So history untuk freelancer.com ni. Okay, so dia founded in 2009. Freelancer.com is the world largest freelancing, outsourcing and crowdsourcing marketplace by number of users and project. So Freelancer.com ni dah wujud pada tahun 2009 lagi. Sudah lama So kalau 2020 ni dah 11 tahun lebih kurang So dah lama sebenarnya. And then dia adalah world largest freelancing. World largest punya platform. Crowdsourcing punya platform lah. Dari segi freelancing, outsourcing, crowdsourcing, marketplace by number of users and project. So kalau setakat ni kat dunia, dia dah platform paling banyak sekali kerja, dia dah platform paling banyak sekali users. So adalah platform freelancer.com. Platform-platform yang lain ada juga yang popular dan sebagainya, tapi dia punya objektif pun berbeza. Contohnya kalau macam freelancer.com ni saya nak beritahu dia punya objektif dia memang dia nak jadi yang paling besar. Itu saya beritahu. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia freelancer.com ni lebih, dia punya polisi dan sebagainya dia lebih terbuka. Dia punya bahasa mudahnya, siapa-siapa dia boleh join. Tak kisahlah dia tu siapa, dia boleh join. Dia macam welcome kan, dia boleh join. Sebab dia nak jadi yang paling besar. Setengah platform yang lain, contoh macam Upwork dan sebagainya, dia terbalik. Platform tersebut dia lebih strict. Dia lebih siapa-siapa nak join tu dia akan tapis. Sebab apa? Platform yang lain tu dia lebih menjaga kualiti daripada kuantiti. Platform-platform macam tu pun ada juga. So dia menjaga kuantiti daripada kualiti. Dalam macam yang freelancer.com ni lebih terbuka. Sebab itulah kita ajar freelancer.com. Sebab salah satu sebab kita ajar freelancer.com disebabkan freelancer.com ni boleh dikatakan antara yang paling yang paling versatile. Dia ada banyak job, dia ada macam-macam skill, lepas tu dia punya process flow, dia punya workflow dia pun bagus. So bila kita ajar dekat kita punya peserta kita dah mahir dekat freelancer.com ni, dah mahir dia punya workflow macam mana, dia punya konsep dia macam mana dan sebagainya. So bila dah mahir, nanti bila kita punya peserta tersebut nak pergi ke platform lain, dah tak ada masalah. Sebab dia punya konsep dia sama je. Macam tu dia, cuma dia punya mungkin peraturan dan polisi dia yang berbeza sikit, tapi dia punya konsep dia sama. Sebab itulah kita ajar freelancer.com. And then kadang-kadang platform yang lain tu pula dia tak terbuka. Dia tak terbuka dari segi skill. Contohnya setengah platform tu dia hanya fokus kepada satu skill saja. Contohnya platform tersebut hanya kerja-kerja graphic design je. So skill daripada lain, graphic design tak boleh masuk. Dan ada platform macam tu. Sebab itulah kita tak ajar platform tersebut. Sebab itulah kita ajar platform yang lebih general. Semua orang boleh masuk. Sebabnya kita punya latar belakang peserta pun pelbagai. Ada yang graphic design, ada yang IT, ada yang data entry dan sebagainya. Sebab itulah kita pilih freelancer.com. Faham Okay, and then freelancer.com ni dia punya headquarter dia dekat Sydney, Australia. So dia berasal daripada Australia lah. And then dia punya office dia ada dekat satu dunia lah. Ada berapa tempat lah dekat dunia. Contohnya dekat Jakarta, Manila, London, Southern California, Vancouver dengan Buenos Aires saya sebut tu. So kat situ lah. So dia banyak. Okay, so freelancer.com ni adalah marketplace where employers and employee are able to find each other. So ingat dia adalah medium, dia adalah platform untuk menghubungkan employer dan juga pekerja. Employer, klien ataupun freelancer. Dia adalah platform untuk menghubungkan kedua-duanya. So semua kerja apa semua akan dicari dan dibuat dan dihantar melalui platform freelancer.com. Dia adalah penghubung.
And then they connects over 18 million employer and freelancer globally over 247 countries, region and territories. So dia menghubungkan lebih 18 juta employer dan juga freelancer satu dunia. So yang best dia bila kita bila melibatkan global ni ataupun international ni dalam platform freelancer ni adalah kita boleh cari kerja ataupun kita boleh dapat income dalam pelbagai currency, dalam pelbagai mata wang. Itu yang best. Contohnya macam kalau saya buat job dengan klien US, so saya akan dapat duit dalam USD. Kalau saya buat job dengan klien India, so saya akan dapat Indian Rupee. So kalau saya buat job dengan klien Indonesia, so saya akan dapat Indonesia Rupiah. So saya boleh dapat dengan dalam pelbagai mata wang. Itu yang best dia. Contohnya kalau macam platform-platform lain tak boleh. Kalau macam platform lain tu dia USD je contohnya. Mata wang lain tak ada. Tapi kalau Fiancé.com ni dia terbuka. Macam-macam mata wang ada. Itu yang best dia. Okay, and then yang ketiga adalah able to offer quotes to complete the project upon which point the original employee is able to award the work. So Fiancé.com ni pun segala macam kita nak offer quotes ke, kita nak siapkan kerja, kita nak hantar ke apa semua tu, hanya boleh menggunakan Fiancé.com. Okay, so ini adalah statistik, marketer statistik untuk Fiancé.com. Dia punya annual report dia untuk 2018. So ni tahun 2018 punya report. Okay, antara benda yang poin yang menarik itu kita tengok adalah yang pertama, average completed project size in USD bernilai 205 USD. So average job yang disiapkan dalam platform Fiancé.com ni berharga 205 USD. Banyak tu kan? So kalau convert dengan di Indonesia tu lebih kurang dekat 800 juga lebih kurang. So average job yang siap dekat Fiancé.com bernilai RM800. So job tersebut tak adalah semuanya 800 kan, dia adalah purata. So job tu nanti akan ada beribu USD dan juga adalah yang serendah 5 USD dan sebagainya. So macam itulah, ada job yang rendah serendah 5 USD dan juga job yang sampai beribu USD, berpuluh ribu USD pun ada. So dia punya average ni adalah 205 USD. Okay, and then 78% of job received per bid within a 60 second. So kita tahu Fiancé.com ni adalah satu platform yang pantas. Sebab ada ramai orang dalam tu kan. So ramai freelancer, ramai klien dan sebagainya. Jadi setiap job yang masuk ataupun di-post oleh klien, kebiasaannya akan di-apply ataupun di-bid dalam masa kurang daripada 60 saat. So lajulah. Kalau kita ni sebagai klien, kita post je job kurang daripada 60 saat, dah ada orang bid. 78% chance untuk orang bid itu tinggi.